Projek Web Ingat ini adalah usaha untuk membantu menangani isu sosial dalam kalangan komuniti sasaran yang dikenal pasti mampu memberi manfaat terutamanya dalam menangani masalah kesihatan mental. Projek Santun Masyarakat ini dilakukan untuk memberi pendedahan tentang positiviti toksik kepada masyarakat kerana terdapat segelintir kumpulan sasaran kurangnya pengetahuan berkenaan isu ini. Selain itu, pelaksanaan program ini juga dapat memberi jalan penyelesaian kepada sesetengah golongan yang menghadapi masalah positiviti toksik dalam kehidupan. Malah, pendedahan awal berkenaan isu ini mampu menyediakan mereka untuk lebih bersedia dalam menangani isu ini. Pertama, memberikan pendedahan kepada komuniti sasaran tentang positiviti toksik yang melibatkan kesihatan mental. Yang kedua, menyediakan satu platform yang sesuai untuk komuniti sasaran menyedari tentang keburukan dan langkah bagi mengatasi masalah positiviti toksik ini. Ketiga, memberikan kesedaran kepada komuniti sasaran tentang perjalanan hakikat sesebuah kehidupan yang semestinya ada cabaran dan dugaan. Yang keempat, meningkatkan kemahiran komunikasi para pelajar sebagai pihak penganjur apabila berhadapan dengan masyarakat bagi menjayakan projek santun masyarakat ini. Kelima, membentuk sifat kepimpinan dan bertanggungjawab dalam diri para pelajar apabila berjaya mengendalikan sesebuah projek dengan baik. Webinar Positiviti Toksik Sengaja atau Senjata dilaksanakan pada 18 Disember 2021 menerusi platform Google Meet dan juga Facebook live pada jam 8.45 hingga 10.30 pagi. Pelaksanaan program ini berjaya mendapat maklum balas yang positif dalam kalangan peserta. Berikut merupakan maklum balas daripada para peserta. Baik, seterusnya kita lihat kepada impak daripada pelaksanaan program. Pertamanya, program ini telah berjaya memberikan pendedahan dan kesedaran kepada komuniti sasaran tentang positiviti toksik yang melibatkan kesihatan mental. Penerja Puntar banyak menyalurkan input-input berkaitan kesihatan mental iaitu menerangkan berkenaan definisi positiviti toksik, faktor-faktor implikasi serta langkah-langkah terbaik yang boleh diambil. Rata-rata maklum balas daripada peserta ada yang mengatakan mereka tidak pernah mendengar istilah positiviti toksik ini. Tetapi, selepas menyertai program webinar ini, mereka secara tidak langsung memperoleh pengetahuan dan pendedahan baharu tentang isu tersebut. Impak kedua pula, kami telah berjaya menyediakan satu platform yang sesuai untuk komuniti sasaran dalam menyedari tentang masalah positiviti toksik ini disebabkan kekalangan pergerakan dan tidak digalakkan berkumpul secara beramai kerana memahami keadaan yang berlaku ketika ini iaitu pandemik COVID-19. Jadi kami mengambil inisiatif untuk melaksanakannya secara dalam talian sahaja dengan menggunakan aplikasi Google Meet dan Facebook Live. Dan Alhamdulillah sambutan yang telah kami terima adalah sangat baik. Impaknya lain daripada pelaksanaan program ini ialah dapat meningkatkan kemahiran komunikasi pihak penganjur apabila berdepan dengan masyarakat bagi menjayakan projek santun masyarakat ini. Dalam sesebuah program, aspek komunikasi adalah amat penting. Gabungan sesama ahli kumpulan 5 dan 6 menunjukkan komunikasi yang sangat baik sehingga memudahkan sebarang kerja. Komunikasi antara pelbagai pihak sedikit sebanyak telah membantu kami untuk meningkatkan keyakinan diri untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Kemahiran ini amat penting untuk bakal guru kerana ia berguna ketika adanya penganjuran program-program yang perlu diambil alih guru apabila berada di alam pekerjaan di sekolah nanti. Malah dalam profesion keguruan itu sendiri, aspek komunikasi menggariskan akan pentingnya kod etika tersebut agar guru itu dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara berkesan dengan pentadbir, warga sekolah, ibu bapa dan penjaga. Impak terakhir ialah dapat membentuk sifat kepimpinan dan bertanggungjawab dalam diri pelajar apabila berjaya mengendalikan sesebuah program dengan baik. Aspek kepimpinan dalam profesion keguruan juga penting. Jika diteliti, peranan guru sebagai pemimpin dalam pendidikan amat ketara kerana pengaruh guru itu tidak hanya terbatas di dalam bilik darjah sahaja. Dalam kalangan guru terdapat juga jurulatih utama mata pelajaran, ketua bidang, guru kanan pengubal, penyebab kurikulum, guru mentor dan peranan-peranan lain yang berkait dengan kepimpinan pendidikan. Justru itu, aspek kepimpinan ini kelak akan berupaya memimpin perubahan yang besar di sekolah. TikTok All Star.
toxic positif ni, dia selalu buang perasaan negatif pada perasaan dia. Pendam, end of the day, apa jadi? Okay, akan meletus gunung berapi. Antara langkah-langkahnya adalah first, validate our feeling. Cuba untuk hargai ataupun berkawan dengan rasa yang negatif itu sendiri. Percayalah, kita akan berkembang. You will grow. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah binti Rasidi, pemegang nombor matrik D201910876110 akan menyampaikan refleksi berkaitan projek Santun Masyarakat yang telah dijalankan pada 18 Disember 2021. Webinar Positivity Toxic Sengaja atau Senjata merupakan projek yang dijalankan hasil kolaborasi bersama kumpulan 6. Melalui projek ini, saya berpendapat bahawa positivity toxic ini membawa kesan yang sangat negatif kerana menganggap kehidupan yang baik hanya berfokus kepada emosi yang positif dan menolak perkara yang mencetus emosi negatif. Oleh itu, secara keseluruhannya sebagai seorang bakal guru, kita seharusnya berwibawa dalam menggalas amanah yang diberikan kerana ia merupakan salah satu aspek utama dalam kemahiran kepimpinan. Seorang guru yang berwibawa secara tidak langsung mampu memiliki keyakinan yang tinggi dan dapat melakukan tugasannya sebagai seorang pendidik yang baik. Golongan ini akan sentiasa menunjukkan kesungguhan dalam mendepani cabaran pada masa akan datang. Seterusnya, sentiasa memberi kerjasama tanpa mengira bangsa dan agama. Setiap orang memiliki keunikan yang tersendiri dan melengkapkan diri antara satu sama lain dalam sesebuah organisasi. Dengan sikap kerjasama, ia mampu mencapai objektif yang dirancang apabila semua individu melibatkan diri secara aktif, harmoni dan memiliki sifat bebas prejudi dalam segala perkara. Dengan ini, tercapailah kerjasama yang baik kerana mempunyai pengetahuan dalam komunikasi yang baik. Melalui cara ini, jurang komunikasi antara satu sama lain dapat dirapatkan. Diharapkan program ini seperti ini dapat diadakan sepanjang zaman, dapat menghubungkan masyarakat dengan orang sekeliling serta memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Hajar binti Muhammad Fadilah bernombor matrik D201910875561. Baiklah, berdasarkan kepada program yang telah dijalankan iaitu webinar Positivity Toxic Sengaja atau Senjata telah membantu keupayaan saya dalam aspek meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan komunikasi. Aspek-aspek ini penting kepada kami mahasiswa yang bahkan menjadi guru kelak untuk mempunyai pengalaman dalam mengendalikan sesebuah program. Dengan cara ini, saya berupaya mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah yang hadir. Contohnya dalam melaksanakan tugas saya sebagai AJK protokol yang dikehendaki untuk membuat skrip pengacara majlis, membuat soalan-soalan yang diajukan kepada panel. Selain itu, sebelum program ini terlaksana, kami masing-masing menjalankan tanggungjawab dan tugas dengan penuh komited dengan tidak langsung membantu membina kepribadian saya ke arah yang lebih baik. Dengan ini, saya belajar untuk memupuk dan mengamalkan sikap keterbukaan, toleransi, kerjasama, tolong-menolong, kesabaran dan sebagainya. Hal ini kerana untuk memastikan objektif program itu tercapai seperti yang diingini, ia memerlukan setiap ahli untuk saling berganding bahu agar program dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Saya sedar bahawa tanpa nilai-nilai tersebut, mustahil program yang dilaksanakan ini dapat diadakan. Malah kerjasama yang sepenuh dan koheren dalam kalangan ahli kumpulan adalah penting untuk menyiapkan sesuatu tugasan itu tepat pada masanya. Oleh itu, kursus ini secara tidak langsung telah berjaya meningkatkan potensi diri saya. Perkara ini selaras dengan keperluan bakal guru seperti kami untuk menyiapkan segala persediaan sebelum menjadi seorang pendidik yang berjaya. Contohnya, sifat bertanggungjawab dalam diri seorang individu akan mendorong guru untuk menyiapkan tugas yang diamanahkan. Seseorang guru yang bertanggungjawab akan memastikan tugas yang diamanahkan itu dilaksanakan dengan sempurna. Jelasnya, penganjuran program Santun Masyarakat ini amat membantu untuk meningkatkan kemahiran insaniah dalam kalangan ahli. Sekian, terima kasih. Webinar Positivity Toxic Sengaja atau Senjata yang dilaksanakan bagi
memenuhi kehendak projek Santun Masyarakat telah memberikan saya pengetahuan baru dan mendedahkan impak akibat positivity toksik. Hal ini dikatakan demikian kerana sebelum ini saya menganggap berfikiran positif sepanjang masa atau secara berlebihan adalah perkara yang normal. Namun hakikatnya ia dapat memberikan kesan negatif terhadap diri sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang mengalami positivity toksik akan menjadi tekanan dan kemurungan. Perkongsian panel-panel melalui webinar ini juga membantu saya untuk menemukan langkah-langkah mengatasi positivity toksik sekiranya ia menguasai diri saya. Oleh itu, webinar ini sangat bermanfaat bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk komuniti masyarakat kerana dapat mengurangkan penularan masalah kesihatan, khususnya masalah mental yang dapat menjejaskan kelancaran aktiviti harian. Pada pengamatan saya, webinar sebegini haruslah dipergiatkan dalam kalangan masyarakat agar dapat meningkatkan kesedaran dalam diri untuk mementingkan kesihatan mental. Kesannya, masyarakat dapat terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dan dapat mengatasi masalah hidup dengan cara yang sewajarnya. Tegasnya, pendedahan tentang kesihatan mental haruslah dipergiatkan dalam membentuk individu yang sihat mental dan fizikalnya. Selain daripada impak yang diperoleh daripada webinar Positivity Toxic, objektif sampingan yang dinyatakan juga tercapai apabila kami sebagai pihak penganjur berjaya untuk mengendalikan program ini dengan baik hingga ke akhirnya, berbekalkan usaha yang bersungguh-sungguh dan kekuatan dari segi saling bekerjasama. Kesannya dapat membentuk sifat kepimpinan dan bertanggungjawab dalam diri kami semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Farhana binti Hasan Azhari. Program Santuni Masyarakat yang bertajuk Positivity Toxic sengaja atau senjata telah memberi banyak input dan pengalaman yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sebagai masyarakat yang sihat dari segi mental dan fizikal. Justru itu, pendedahan terutamanya dalam pengurusan emosi dengan baik amat diperlukan. Seringkali kita dengar tentang kepentingan memupuk sifat sentiasa berfikiran positif. Namun, fitrah kita sebagai manusia terdapat batasan untuk sentiasa mengekalkan positiviti dalam setiap perkara yang dialami. Hal ini demikian kerana positiviti yang melampau boleh menyebabkan seseorang itu semakin terbeban dengan masalah yang dihadapinya. Selain itu, melalui webinar ini juga kita dapat menyedari kepentingan menjaga perasaan orang lain. Hal ini demikian kerana apabila seseorang itu mempunyai pandangan bahawa semua perkara perlu diatasi dengan bersifat positif, ini menjadikan dia seorang yang tidak memahami perasaan yang dialami oleh orang lain. Amatlah penting untuk kita berfikir dahulu sebelum berkata-kata. Sebagai bakal guru, ilmu ini sangat penting untuk dipraktikkan dalam menguruskan masalah pelajar. Guru perlulah berfikir secara kritis dan menilai sesuatu dengan baik. Hal ini demikian kerana berfikiran rasional mampu menilai pendapat dan idea sebelum membuat sesuatu keputusan. Positivity toksik bukanlah perkara yang boleh diambil mudah. Oleh itu, kesedaran masyarakat perlulah ditingkatkan demi melahirkan masyarakat yang harmoni dan sihat terutamanya dari segi kesihatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atini binti Tamizi, nombor metrik di 201910876623. Projek Santun Masyarakat dijalankan hasil gabungan daripada kumpulan 5 dan kumpulan 6 yang menjalankan program berkenaan dengan positivity toksik, sengaja atau senjata. Webinar ini menjelaskan berkenaan dengan seseorang individu akan sentiasa menolak emosi negatif dalam kehidupan mereka dan akan terus berpaksikan kepada emosi yang positif sahaja sehinggakan penolakan tersebut mampu menjejaskan kesihatan mental seseorang. Pelaksanaan program ini menunjukkan bahawa sikap bekerjasama antara ahli kumpulan adalah amat penting
terutamanya melibatkan kerjasama dalam berkomunikasi serta dalam menjalankan sebarang gerak kerja. Dasarnya diketahui bahawa program ini dilaksanakan secara atas talian, malah perbincangan juga dilakukan dalam kaedah yang sama. Namun demikian, perkara tersebut tidak menghalang saya berserta ahli kumpulan yang lain untuk memberikan kerjasama dalam segala gerak kerja yang harus diambil. Di samping itu juga, sebagai guru profesional haruslah sentiasa menyadarkan masyarakat bahawa kewujudan emosi negatif dalam diri masyarakat mampu memberi impak yang positif. Sebagai manusia, kita diciptakan dengan kehadiran pelbagai keunikan sebagai individu bagi melengkapkan kehidupan bermasyarakat. Kesedaran ini kepada masyarakat akan membantu mereka untuk sentiasa menghargai kepelbagaian positiviti dalam sesebuah komuniti bermasyarakat tanpa memandang bahawa emosi negatif tidak akan memberi manfaat terhadap diri seseorang individu. Justru itu, menerusi pelaksanaan program ini, ia mampu mengeratkan jalinan mesra di antara masyarakat sekeliling serta akan memberi impak yang positif kepada mana-mana golongan masyarakat. Webinar Positivity Toxic sengaja atau senjata yang dijalankan memberikan impak yang positif apabila objektif yang ditetapkan akhirnya tercapai. Pelaksanaan program ini juga berjaya mendedahkan kepada komuniti sasaran mengenai keburukan positivity toxic dalam diri seseorang individu. Tegasnya, tindakan daripada ahli panel yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah bagi mengatasi positivity toxic memperlihatkan isu ini harus dipandang serius. Kesimpulannya, webinar ini sangat bermanfaat untuk memberikan pendedahan awal kepada komuniti masyarakat dalam mencegah penularan positivity toxic yang mampu menjejaskan kesihatan mental.